Ada orang dia kenal Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Belajar ingat Allah. Zikir dia ingat Allah. Kita zikir pun tak ingat Allah. Betul. Ada orang yang Allah ingatkan dia kepada Allah, pada Tuhannya dengan secara paksa. Macam mana paksa? Disusahkannya hidup, disakitkannya, ya, dimiskinkannya, ya, dibanyakkannya musuh. Akhirnya apa berlaku? Maka dia akan merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini nak tarik balik peringatan yang dah sudah. Lepas tu Syekh ni berkata lagi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mata au hasyaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu an yaftaha laka babal unsi bihi. Okey tuan-tuan. Jadi dia kata tadi, waktu yang terbaik bila hati kita ingat hanya Allah saja yang boleh tolong kita, tuan-tuan dan puan-puan. Itu sebab orang ahli tasawuf ni, bila dia melangkah selangkah dengan kaki kanan, dia belum yakin kaki kiri sampai menyambung kaki ke depan. Betul tuan-tuan? Itu orang ahli tasawuf sentiasa ingat kepada Allah. Baik, mata au hasyaka, apabila Allah telah menggundah gulanakan. Tu dia bahasa yang susah, senang nak sebut. Bila Allah telah meliarkan, au hasya ni, wahsy ni binatang buas, tapi maksudnya tak suka, tak tenang, tak bahagia, tak tenteram. Apabila Allah mencampakkan dalam hati engkau rasa tak tenteram, au hasyaka, ya, tak tenteram dengan khalq, makhluk. Ya tuan-tuan, ada isteri tak selesa dengan isteri, macam-macam situasi lah. Tak selesa tu maksudnya mungkin dapat isteri cerewet, pumpam ataupun bersebahagian tingkah lakunya yang dia tidak suka, ya. Nak dihantar balik rumah mak ayah dah tak ada, mudah-mudah marin sematnya lawak, baik, bagus, beri bahasa. Ni dah dapat anak, sampai boleh ni lain lah ayatnya. Contoh tuan-tuan, hati kita pun serba salah. Betul tuan-tuan? Dan kita ni lelaki, sabarlah, tolak ni lah pahit. Jadi hati kita tak tenteram. Kerana apa? Berinteraksi dengan makhluk. Siapa makhluk tu? Bini atau anak-anak. Allah, anak, ya, kecil kita, dodoi kita, natang macam minyak yang penuh, tuan-tuan. Sayang, tuan-tuan, dah besar lain jadi, ya. Contohlah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, tak dengar kata dan sebagainya. Ataupun sampai masa dapatlah menantu, nampak baik, bila dah kahwin dah mengutamakan apa? Isteri. Allahu Akbar. Tuan-tuan, sedih tak hati kita? Sedih. Ini pun dah belajar ni, ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang punca menjadi kita sedih, gundah gulana ialah makhluk. Ada duit, risau kita dengan duit, sama ada duit tu tak ada. Allah, duit dia fikir macam mana nak cari duit ni, risau, keluh-kelah hati kita dengan makhluk, ya tuan-tuan. Atau duit banyak sangat, dia risau pula nanti dipersoalkan oleh Allah. Ada orang kaya banyak duit, dia risau. Tuan-tuan kat rumah ada makanan lebih, risau. Masak berlebih, buang sepiuk. Biiknya buang sepiuk, tak risau. Kau tak risau, bahaya tuan-tuan. La tus'alunna yawma idzin anin na'im. Kamu akan ditanya segala nikmat yang Allah beri. Allah beri kita nikmat banyak, kesihatan, harta, semua akan dipersoalkan. Apabila dalam hati kita tak ada rasa gundah gulana bab tu, maknanya Allah biarkan kita dalam keadaan apa? Innal mubazzirina kanu min ikhwanish syayatin. Suka dengan perangai syaitan, apa dia? Suka membazir. Kalau ada rasa macam tu, ni yang Syekh ni nak beritahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ada, ya, ataupun masa tuan-tuan dan disibukkan dengan urusan-urusan dunia, kita rasa gundah gulana. Makhluk tak masa tu. Makhluk yang kita urut itu adalah makhluk. Walaupun Allah sebut an-dahru, itu maksud dia lain. Ya tuan-tuan dan puan-puan, aku adalah masa, la tasubbud dahra fa inni
fa inni au kama qala huwa dahr, sesungguhnya aku adalah masa. Wal asri innal masa itu adalah Allah. Ya. Baik. Fa'lam annahu yuridu an yuftaha laka, bila hati dah usah gulanda, ya, macam tadi kita jumpa masa yang paling baik, iaitu hanya kita dengan Allah, dan kita dah nampak dah kerisauan kita, kegundah gelanaan kita, ketakutan kita, kebimbangan kita kerana makhluk ini. Maka fa'lam, kalau berlaku pada jiwa kita saat itu, maka hendaklah engkau ketahui, kata Syekh ini, Allah sedang membuka pintu. Pintu apa? Al-unsi, pintu ketaatan ataupun pintu kesejahteraan antara engkau dengan Allah. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya kalau susah, derita, pahit, jiran kacau, hendaklah kau kena ingat bahawa itu adalah kerja Allah. Allah sedang nak buka sesuatu kepada engkau untuk bersifat lembut dengan kau. Ya. Allah nak bersifat lembut dengan seorang hamba berpunca daripada hati. Kalau hati riang ya dengan benda dunia, dapat meniaga untung, dapat anak, riang itu riang, apa rasa hati? Hati kita masih lagi belum dapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tuan-tuan dan puan sekalian. Berlaku satu ceritalah seorang perempuan alim, suami dia. Ya. Suami dia ceritalah, aku ada jumpa Rasulullah malam tadi. Buat dengan isteri, untunglah abang dapat jumpa. Bang, macam mana cara nak jumpa Rasulullah? Betul nak suruh selawat banyak-banyak. Banyak selawat pun tak jumpa juga, kan? Ini guru saya cerita ni masa belajar kat India dulu. Ya tuan-tuan dan puan sekalian, suami orang alim baik, tuan-tuan dan puan sekalian. Sekian 40 hari amal tak juga. Ya. Bagi selawat tak juga, doa sembahyang hajat dan sembahyang tak juga. Ya, tak jumpa-jumpa lah bang. Jadi dia bagi satu jalan. Apa jalan ni? Suami ni marah isteri dia. Kau ni gila ke tak guna? Apa suami isteri ni masak semua tak sedap, mengeluarkan kata-kata yang kasar, benda yang tak salah dituduh bersalah. Suami dia khabar ke siapa? Kat isteri dia ni. Jadi tegang. Anak-beranak pun tegang. Tengok ayah bergaduh dengan mak. Tuan-tuan dan puan sekalian, ya. Nak hantar balik suami apa balik kampung, semua dah tak ada. Yang ada ni lah lelaki ni seorang. Tuan-tuan dan puan sekalian, akhirnya apa berlaku? Sedih yang amat sangat, tiap malam dia menangis. Akhirnya dia mengadu kepada siapa? Allah. Tuan-tuan, Allah, wala kono laki des, wala kono laki des. Akhirnya datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kau salam kat suami kau. Faham tak tuan-tuan cerita? Maka dia pun ceritalah ke suami. Suami tak nak dengar gunggang-gunggang. Malam tadi mimpi Rasulullah SAW kat kau. Dah jumpa Nabi. Maka isteri dia kata, dah jumpa dah. Asal apa jumpa? Sebab nak jumpa Nabi, kerana hati tu apa? Sakit, sedih, derita, tak ada harapan. Akhirnya apa? Ingat pada Allah, minta dengan Allah. Datanglah Nabi beritahu. Kita ya tergolak-golak tengok masalah ataupun apa namanya apa nama masalah punya lawan apa Real Madrid ni. bola apa ni, Manchester United bukan kan? Masalah dengan Mane, Sadio Mane, tak ingat ada maksudnya. Pukul 2:30 pagi tu tuan dia lawan Liverpool dengan apa? Lepas tengok Liverpool jumpa Rasulullah, jangan haraplah tuan-tuan. Lepas tengok sepatu jumpa Rasulullah, anda tu tuan-tuan, orang makam tinggi tuan-tuan. Tak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke Sidratul Muntaha masa bila? Masa auhasya, Allah telah menduka citakan hati Nabi. Ya, dekat Mekah dia berdakwah, tak ada orang yang nak terima. Meninggal pak saudara, meninggal Siti Khadijah, pergi ke Taif, kena baling, kena lontar. Bagaimana hati Nabi masa tu? Remuk redam. Betul tuan-tuan. Jadi lepas remuk redam ni lah dia Allah tarik dia naik ke Sidratul Muntaha, paparkan benda-benda yang di luar pemikiran manusia, di luar logik akal. Ya, naik buraq. Buraq ni apa dia tuan-tuan? Buraq ni Allahu Akbar. Buraq ni barqun. Barqun ni kilat.
Tu yang kita nyanyi lagu tu. Anta syamsun anta nurun. Anta syamsun anta badrun. Betul. Anta syamsun anta badrun. Engkau ni matahari umpama. Orang bahasa Arab ini tuan-tuan, dia kalau belajar ilmu balaghah ni tinggi. Dia panggil terus matahari. Dia asal dia engkau cantik macam matahari. Orang yang cinta sangat dengan Nabi ni, dia takkan kata macam tu. Dia akan kata itu cinta yang pertama. Cinta yang kedua yang kurang sikit, turun sikit, ya. Engkau macam matahari, cantik dibuang. Ini ilmu bahasa Arab, ya. Itu pun kurang cinta. Cinta tahap yang lebih lagi, dia kata apa? Engkau matahari, buang macam. Terus engkau macam matahari, dibuang apa dia? Buang macam, cantik dia pun buang. Betul tuan? Dah dua dia buang. Yang ketiga lagi bagus, engkau matahari. Faham tak ni tuan? Lagi hebat, dia terus panggil matahari. Buang. Oi matahari, oi bulan. Oh bulan, di mana engkau kan? Itu memang gila jiwa betul-betul tuan-tuan. Tapi dalam nasyid, anta syamsun anta badrun. Engkau ni matahari, engkau ni bulan purnama. Anta nur fauqa nur. Mana ambil tu anta nur fauqa nur? Tu masa Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Barkun tu nur, Nabi itu adalah nur. Maka nur atas nur, cahaya atas cahaya, mana lebih laju? Wallahu akbar. Bila Nabi dapat benda-benda macam ni? Apabila hati sudah remuk, redam, dah tak tahu apa nak buat. Ilaika ashku, hanya kepada engkau aku mengadu, wahai Allah. Mana? Tengok. Ini dikatakan mata auhashaka, bila Allah telah meliarkan hati engkau gundah gulana resah, ya, maka dikata apa itu? Ingatlah. Jadi kalau tuan-tuan sedih, kita derita, ya apalah aku ni, canilah nasib aku macam mana, jangan sedih tuan-tuan. Sebenarnya saat itu dan ketika itu, orang yang belajar tasawuf dia akan rasa apa? Seronok, dia akan rasa suka. Ya, rumah kena rompak, keluarkan selipar hilang. Sedih tak tu? Sedih. Geram baru dah kita dalam hati kita ni. Siapa lagi mau ni tu kan? Tuan nak membuat hilang. Jangan. Bagi orang ahli tasawuf, dia akan katakan Alhamdulillah, kerana saat inilah Allah sebenarnya apa? Dia nak membuka pintu antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kebanyakan orang hari ni, kalau tak ada ilmu ni tuan-tuan, itu yang mati bini dia langsung pezat dah. Mama ya dah. Ya tuan-tuan. Mati laki, seolah-olah matilah dunia ni, macam ayam, macam tungau mati ayam. Mati ayam, matilah tungau. Sebahagian orang politik, ya, yang ikut itu ingin kalah politik dia, dah demam baru dah. Ya tuan-tuan dan puan-puan. Allahu akbar. Jadi ini yang tak mengenal akan perangai ataupun sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ada kesedihan, sakit ke, harta kehilang, anak kehilang, apa je yang berlaku depan mata kita, senyum. Sebab mata kita memandang zahir itu dia, tapi batin kita nampak apa? Semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaknya. Jadi orang ada ilmu tasawuf ni dia tenang, ya, tenang. Tuan-tuan besok nampak saya masuk wad ke sakit ke, menjerit dan tuarah, ustaz makin ada ajar kan. Biar tenang kalau sakit. Ingatkanlah, betul tuan-tuan, ya. Ingat, dia akan ingat Allah aja. Sebut Allah. Allah ni ringkasan daripada kalimah la ilaha illallah, ya. Masa kita sakit tuan-tuan, pengalaman saya lah, masuk jantung AJN, tak tersebut lagi dah la ilaha illallah, mula sebutlah. Dah hujungnya apa? Allah. Tujuh Allah, sakit, tak tahan. Memula tu memanglah la ilaha illallah, sakit. Dia orang yang dah belajar ilmu ini zikir, dia tu ringkasan la ilaha illallah. La ilaha dalam hati illa Allah. Allah, Allah. Dia hanya menuju hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya bila sakit, susah, derita, kita kena ingat Allah sedang membuka pintu kelembutan dia, kemanjaan dia. Dia sedang nak berbual dengan kita. Maka banyakkanlah berbual dengan Allah dengan bahasa hati kita tuan-tuan.